Oke, so sekarang kita tengok soalan ini soalan pembezaan. So dia ada part T x maximum minimum. So dibagi trapezium, QS parallel dengan PT dan dibagi TA tetap QS adalah X lah. SA adalah 2X. So kita akan dapat yang TS 26 tolak X lah kan. Okey, tapi itu yang tak penting. Yang penting kita tengok yang soalan B. Kita boleh bayangkan dia mau kadar perubahan yang terkait. So kita di sini di sini sudah L dalam sebutan X. Di sini adalah dl dt, sini adalah X. Okey, dan biasanya soalan ini dia akan minta dx dt, kadar perubahan dx dt, kadar perubahan X. Okay, tetapi sekarang pula rasanya ini yang dimaksud meant to be yang soalan kebat, kemudian dia cakap itu panjang dalam CMQS selepas 3 saat. Okay, so yang mungkin kita jangkakan jawapan yang dimau ialah dLdt diambil dLdx darab dengan dxd dt. So di sini dia ganti 36, di sini boleh dicari daripada formula L, lepas tu gantikan ke dalamnya X sama dengan square root 5. Okay, so dapat dx dt lah. Iya. So akhirnya dx dt kita dapati bahawa dia lebih kurang begini ya, saya pun tak pasti betul ke tidak, tetapi bukan saja itu, kita nampak lagi ditambah lagi dengan set di sini ya, merumitkan lagi dia punya pengiraan. Okey, tetapi selepas itu sebenarnya macam mana kita jawab soalan ini? Hitung panjang QS selepas 3 saat kalau kita ada kadar. Adakah boleh kita cakap ambil kadar darab dengan 3? No. Kalau kita boleh, kalau kita tahu bahawa kadarnya adalah, soalannya adakah ini sekarang kita masuk kepada sudah masa mungkin berlaku. Saya rasa mungkin jangkaan jawapannya lah dia ambil itu lepas sudah darab dengan 3. Okey, adakah ini tetap masalahnya? Kan? Adakah kadar ini tetap? Tidak diberitahu bahawa adakah dia tetap. Dan kalau dia tetap pun, bila kita guna kadar tetap darab dengan 3, kita akan dapat perubahan X sahaja kan? Iya. So lepas tu kena ambil balik square root 5 tambah perubahan X. Mungkin itu yang dijangkakan sebagai jawapan yang dikehendaki lah kan? Okey, hanya masalah di sini bila kita ada benda yang terkait begini, kita akan nampak dl dx sendiri bergantung kepada X. So selama ini soalannya biasanya kita akan sama ada dl dt adalah tetap, kita cari dx dt pada masa x something ataupun dx dt adalah tetap, kita cari dl dt pada masa x something kan. Iya. Unless we are missing something, kita nampak soalannya memang tidak ada kan. Dia terus dia tidak cukup maklumat. Dan okay, sekali lagi sebab soalan dia tanya begini, dia akan menyebabkan sekali lagi pelajar sama ada dapat kosong ataupun kurang pelajar akan dapat 4 lah. Sebab saya rasa banyak pelajar tidak tahu pun kita akan mula dengan yang basic standard ini kan. Kalau guna yang standard mungkin sudah at least dapat 1-2 markah lah. Okay, so sekali lagi yang kalau soalan begini bagus kita split kepada 2 part lah. Cari dx dt kan. Iya. Lepas tu barulah soalan yang kebat inilah, walaupun sebenarnya kebat ini pun salah juga. Okay, mungkin bagi 1 markah lah at least. Jangan terlalu banyak markah kan, sebab kalau yang ini konsepnya sebenarnya 1 markah saja. Betul. Okay, di sini kita boleh bagi 3 markah, lagipun ditambahkan lagi dengan pengiraan set. Okay, so yang penting of course cadangan penambah bacaan memang dari segi konsep memang tidak jelaslah soalan ini. Okay, apa yang tetap? Diberi kadar perubahan ialah 3/6 apabila X adalah ini. Nampaknya macam ini yang tidak tetaplah sebab dia bergantung kepada X kan. Betul. Pasti takkan kita mau pelajar buat assumption begitu kan, sebab
Yang ini sama dengan ini tidak bermaksud bahawa DXDT mesti tetap. Betul? Yang kita persamaan ini akan memberi kami DXDT pada masa X sama dengan square root 5. Itu saja. DXDT boleh meningkat, boleh menurun. Kan, yang persamaan ini menunjukkan kalau kita tahu satu kadar, kita kaitkan dengan kadar yang satu lagi. Okey. Okey, so kesimpulan di sini kita boleh nampak sebenarnya seolah-olah mungkin sebab soalan ini mau dijadikan kebat, dia sedang diolah daripada bentuk biasa. Kita boleh nampak kan. Jadi mungkin biasanya dia akan bagi DXDT yang tetap, lepas tu cari DODT pada masa X sama dengan something. Okay. Masalah sekarang dia terbalikkan di situ, tapi hilang dia punya maklumat penting itu, adakah dia masih tetap kan? Nah, kalau dia tetap barulah boleh terfikir apakah cari dia punya X kan. So pastikanlah cek balik bahawa bila selepas kita olah maklumat masih cukuplah untuk menyelesaikan soalan. Ataupun sama juga di sini kan, sebenarnya jawapan soalan ini dia boleh jawapan berlainan kan, sama ada di XDT itu tetap atau tidak. Menyelesaikan soalan, mendapatkan jawapan yang unik lah, terutama bila kita olah soalan bentuk daripada bentuk yang biasa pelajar buat tersebut. Okay, seterusnya kita tengok soalan pilih atur dan gabungan. So of course yang first, yang paling basic lah, ada 6 faktorial sahaja. Okay, yang kedua, 4 kad akan disusun untuk membentuk suatu pecahan wajar dengan keadaan kad-kad lembu genap disusun bersebelahan. So masalah di sini, kad-kad lembu genap disusun bersebelahan, ada berapa kad genap? 2. So adakah maksud ini dengan ayat ini bermaksud 2 dan 6 sudah terpilih? Ataupun adakah ini bermaksud kalau ada lembu genap dia mesti disusun bersebelahan, kalau tiada lembu genap tidak apa? Maybe. Kamu rasa? Focus at the range form by such that even numbers are arranged side by side. Adakah dia terpulang kepada kalau ada 2 even mesti side by side, kalau tiada 1 even tidak apa, kalau tiada even tidak apa? 2 even lah. Maksudnya dalam ayat itu maksudnya 2 even itu memang sudah terpilih. Ataupun mungkin kita akan terinterpretnya sebagai membentuk satu pecahan wajar dengan keadaan kalau ada lembu genap dia mesti bersebelahan. Kad lembu genap disusun bersebelahan. So maksudnya kita mau belajar interpret dia disusun bersebelahan dan ada 2 kad even, jadi memanglah mereka terpilih. But don't you think yang itu sebab adakah dia menambah apa-apa pada, bukanlah lebih bagus kalau dia cakap 4 kad akan disusun dan 2 lembu genap itu terpilih kan? Ya. Yeah. Dan 2 lembu genap itu terpilih lah. At least kalau begini kita tahu dia memang terpilih lah kan. Yang tak perlulah kita pasal masa lagi fikir apakah maksud ayat tersebut kan. Dengan keadaan kad-kad lembu genap, kad-kad lembu genap atau keadaan kakak lembu genap yang terpilih. Kalau yang terpilih pula kita terfikir adakah dia 2 ke 1 ke, kalau tiada kan. Kita pasuk ini satu sudah langkah yang akan menyebabkan pelajar terfikir sedikit. Okay, kemudian sebenarnya apakah jawapannya kalau begini? Dia satu pecahan wajar dengan keadaan kakak lembu genap di bersebelahan. So even kita kalau kata 2 dan 6 terpilih, masih lagi ada 2 lagi daripada sini kan. Ya. Dan setiap pasangan yang bila kita terpilih, dia mau pecahan wajar, maka atas lebih kecil dari bawah kan. Ya, atas lagi kecil dari bawah. So on the spot kita mau belajar fikir berapa kes ya di sini. Dia ada 26 di bawah, 62 di bawah, 26 di atas, 62 di atas. Ada lagi? Tidak. Ada. Sebab tidak semestinya 2 digit atas, 2 digit bawah. Kan dia kata disusun saja kan?
Ya. It could be 3 digit di bawah, 2, 6 sesuatu, 1 digit di atas. Ya kan betul Nah, juga lah. so 6 satu nombor, 2 satu lagi nombor di atas. Of course kalau begini sudah pasti satu nombor kita pilih satu nombor di atas, pilih satu nombor di bawah lah. Okey, yang lain kalau dia 26 di atasnya mula dengan 1. Kalau dia mula dengan 6 dia mungkin 5. Kalau yang di sini dia 5, kemudian sini ada 8. So berapa kes yang kita mau pelajar buat kalau yang ini hanya untuk mendapatkan 4 markah tersebut? Boleh jawab, memang boleh jawab lah, hanya berapa masa yang diperuntukkan dan sesuai untuk pelajar kena fikir yang ini. Kemudian yang kedua lagi dengan soalan yang mereka tak pernah fikir kan. Lepas tu soalan pecahan tak wajar, dia kena fikir lagi apa pecahan wajar, lepas tu dan sebagainya kan. Okey, itu soalan A. Mana kalau soalan B, kita tengok gabungan M objek dapat M berlainan diberi CNM, lepas tu state the minimum value of N. Okey, so memanglah kita tahu jawapannya kosong, tapi sebenarnya kita sedang testing apa? Dia sedang menguji apa di sini? Pengetahuan ke, pengiraan ke, logik ke, ataupun pernah pelajar pernah jawab, kan? Adakah dia boleh ditunjukkan daripada formulanya ke, ataupun daripada situasinya ke, dan sebagainya kan? Ya. Okay, tapi mungkin satu makalah, but still kenapa kita mau, apa sebenarnya kita sedang menguji kan? Okay, yang ini pula dia P pensel berlainan warna, lepas tu 3. So kalau pelajar ambil kata tanda ini, dia tak boleh tekan kalkulator kan? Ya. So sama ada dia perlu belajar tentang faktorial, lepas tu cara-cara pemudahan faktorial di mana boleh potong, ataupun akhirnya dia perlu lukis balik kotak, and then dia perlu tahu okey lah ini P tolak 1, ini P tolak 2. So bila didarab nanti sama dengan pula 26 P tolak 2 kan? Yeah. So sekali di sini sebenarnya kita sedang menguji dia apa? Kan sebab di sini dia akan jadi algebra lagi kan, kena solve algebranya dan sebagainya. Kalau dia pandai potong yang P tolak 2 di sini, sedangkan sepatutnya kita tak boleh potong, tapi di sini kita boleh potong sebab kita tahu P bukan 2 kan. Bila kita potong 2, kita hilang jawapannya P adalah 2. Kalau kita tidak potong, akhirnya dia akan jadi kubik. Ya, betul. So ini SPMMX kan, kubik. Sudah kan mereka belajar kubik belum kan? Ini potong pun sebenarnya tak boleh sembarang potong kan, dia akan, kalau dia tahu akan hilang, dia boleh potong lah. Ataupun dia kena pindahkan, lepas tu dia faktorkan P tolak 2. Okay, so too much algebra di sini kan. Kemudian makannya tak banyak, iya. Kemudian adakah kita sebenarnya sedang menguji dia punya pilih ataupun dia punya algebra? Nah, adakah sebenarnya kita mau ditulis begini, ataupun ada pelajar pula akan terfikir cari faktorial kan? Ada caranya kita boleh potong faktorial kan? Tapi dengan P memang agak sukar lah. Itu biasanya kita ajar di tingkatan 6 dan sebagainya. Okay, so kita tengok dua soalan ini. Kita nampak yang 2 agak sukar, perlukan masa. Yang B1 mungkin dapat jawab, mungkin tak dapat jawab. Satu lagi hal lah, sebab dia tulis di sini 3 markah untuk semua kan? Ya. Maybe yang B1 itu 1 markah. Iya, tapi pelajar dia tahu bahawa ini 1 markah. Mungkin dia akan guna banyak masa, guna formula lagi, faktorial dan sebagainya kan? Maybe. Juga. Alright, so kita tengok soalan ini. Kesimpulannya ialah pastikan situasi dengan tidak menimbulkan persoalan tambahan. Yang inilah saya rasa ini mungkin agak mengelirukan. Adakah 2 genap itu memang terpilih? Okay, walaupun saya rasa memang akan diargue lah, sudah dicakap maksudnya 2 event terpilih lah, tapi bagus kita kurangkan dia punya kekeliruan lah kan. Betul. Memang 2 itu terpilih dengan keadaan lah. Ngamlah keadaan sebab dia bukan dengan syarat kan. Ya. Tapi saya terfikir adakah itu satu syarat?
Dimana kalau 2 genap mesti, kalau tiada genap tidak apa kan. Okey, tapi ini pun agak panjang. Number different, find the number of different proper fractions that can be formed. Cari disusun untuk membentuk pecahan wajar. Membentuk pecahan wajar dan keadaan pecahan. Pecahan melibatkan nombor atas, nombor bawah lagi kan. Mungkin pelajar akan terfikir benda lain kan. Gimana? Bolehkah dia boleh nombor bercampur ke? Tapi of course nombor bercampur bukan pecahan wajar lah kan. Okey. Kemudian yang keseluruhan lah kita tengok soalan untuk yang ini. Sedangkan yang utama dalam topik pilihan atau gabungan ialah aplikasi kan. Ialah aplikasi mereka dalam situasi tersebut. Itu yang mereka akan gunakan. So yang ini pula aplikasi kepada algebra-nya kan. Ini pula aplikasi yang tidak tahu macam mana mereka jawab. So bagus lagi soalan yang standard di mana aplikasinya mungkin kena fikir sedikit lah, yang seperti yang buku teks itu kita bincang sedikit kan. Okey. Yang nombor 11 tu kan. Yang ini terlalu suka kita jangkakan pelajar boleh jawab ke tidak. Dan berapa masa yang mereka akan terstuck di sini. Sedangkan ini antara soalan yang pelajar boleh, kalau dia tahu biasanya dia boleh jawab dengan cepat kan, dia ada lebih banyak masa buat soalan yang lain. Tapi yang ini kamu tengok akan bazirkan banyak masa, mungkin tidak dapat markah. Hanya dapat markah nombor 1 sajalah. Kebanyakan pelajar kita jangkakan. Okey.